Ada pemimpin UMNO tak setuju serah Kedah Terengganu bulat-bulat kepada PAS. UMNO dan PAS masih tidak dapat memuktamadkan pengagihan kerusi untuk PRU15 walau secara asasnya mekanisme pengagihan telah ditetapkan menurut seorang sumber daripada UMNO. Sumber itu yang terlibat dalam rundingan berkata ini kerana masih terdapat beberapa perkara yang masih belum dipersetujui ke pimpinan parti, antaranya pengagihan kerusi di Kedah dan Terengganu, ekoran bantahan yang diterima. Ada pemimpin UMNO masih tak setuju sekiranya Kedah dan Terengganu diserahkan bulat-bulat kepada PAS. Ini kerana mereka beranggapan bahawa parti masih mempunyai kekuatan di dua negeri itu dan kegagalan dalam PRU14 adalah disebabkan pertembungan tiga penjuru, katanya kepada Malaysia Kini. Beliau memberikan contoh bahawa terdapat 10 kerusi di Kedah yang akan dimenangi Barisan Nasional berbanding PAS jika tidak disebabkan pecah undi oleh calon Bersatu dan Amanah. UMNO dan PAS menerusi kerjasama Mufakat Nasional kini giat bermesyuarat bagi membuat persediaan menghadapi PRU15 yang dilaporkan boleh diadakan seawal akhir tahun ini. Antaranya dengan pembentukan jawatan kuasa Mufakat Nasional peringkat negeri bagi menyelaraskan pergerakan di peringkat negeri dan juga parlimen sekaligus mempersiapkan jentera pilihan raya. Selain pengagihan kerusi antara UMNO dan PAS turut menjadi perhatian adalah agihan antara UMNO dengan Bersatu. Ketiga-tiga parti mempunyai tapak sokongan di kawasan majoriti pengundi Melayu. Sumber itu berkata lagi pemimpin tertinggi kedua-dua parti yakin isu tersebut akan diselesaikan atas semangat kekeluargaan. Atas semangat kekeluargaan dan menimbang kekuatan dimiliki UMNO, agihan kerusi di Terengganu dan Kedah perlu dibuat secara harmoni dan mengambil kekuatan dan sokongan parti. Selain itu, kita juga perlu mengambil kira rakan kita Bersatu, memandangkan kami bersama dalam Perikatan Nasional PN, katanya lagi. Sejak termeterainya Mufakat Nasional pada September tahun lalu, Barisan Nasional telah berjaya menang di 6 PRK iaitu Cameron Highlands, Semenyih Rantau, Tanjung PI, Kimanis dan baru-baru ini di Dun Chini. Kita beralih ke perkembangan berita yang berikutnya. Asing jantina di Terengganu jejaskan kesamarataan. Ketua Wanita DAP sebaliknya mencadangkan Terengganu melaksanakan dasar keterangkuman gender seperti yang dilaksanakan di Pulau Pinang. Exco Pulau Pinang Chong Eng menggesa kerajaan Terengganu mempertimbangkan semula langkah mengasingkan jantina di pusat-pusat hiburan. Dalam satu kenyataan hari ini, Ketua Wanita DAP itu berpendapat pengasingan sedemikian tidak akan membendung keganasan berasaskan jantina dan akan menyebabkan stereotip yang tidak sehat antara lelaki dan wanita. Berdasarkan kajian dari Universiti California, pengasingan jantina antara lelaki dan wanita sebagai langkah perlindungan akan menyebabkan stereotip jantina yang akan menyumbang kepada keganasan seksual dalam masyarakat. Jaringan pakar undang-undang Eropah dalam bidang kesaksamaan jantina menunjukkan pada peringkat fundamental pengasingan akan mengakibatkan keganasan jantina yang juga akan mewujudkan budaya salahkan mangsa dan menjadikan semua lelaki sebagai ancaman kepada wanita, katanya. Keganasan berasaskan jantina merujuk kepada keganasan yang dilakukan terhadap seseorang kerana jantina mereka. Takrifan itu juga merangkumi keganasan rumah tangga, serangan seksual dan kekatan terhadap kanak-kanak perempuan. Ia juga boleh terjadi secara fizikal, seksual, fisiologi dan emosi. Berbanding pengasingan jantina, Chong mencadangkan Terengganu melaksanakan dasar keterangkuman gender seperti yang dilaksanakan di Pulau Pinang. Dasar pengasingan jantina merupakan halangan yang akan menghalang negara kita mencapai kesetaraan dan keterangkuman gender. Saya cadangkan pembangunan pendekatan sensitif gender untuk menangani keganasan berasaskan jantina dan bukannya langkah-langkah perlindungan yang memperkuatkan stereotip
jantina dalam masyarakat, katanya. Dilancarkan tahun lalu antara matlamat dasar keterangkuman gender adalah memastikan penglibatan wanita sebanyak 40% dalam membuat keputusan bagi kerajaan, agensi dan jabatan negeri. Hal ini untuk mengelakkan hanya satu jantina mendominasi proses membuat keputusan tersebut. Langkah kerajaan Terengganu mengasingkan jantina baru-baru ini menjadi bualan selepas pawagam di negeri yang diterajui kerajaan PAS itu mengasingkan lelaki dan wanita bermulai Julai ini. Setiausaha Agung di Epinga Koming sebelum ini menggesa Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menilai kembali polisi yang dilihat akan memberi kesan terhadap budaya kebebasan dan hak rakyat di negeri tersebut. Awal tahun ini, wanita MCA turut menyifatkan polisi tersebut sebagai ekstrim dan berunsur diskriminasi. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Azmin berpotensi hianati mufakat nasional, kata AMK. Naib Ketua AMK menyambut baik kritikan UMNO dan PAS Gombak terhadap Azmin yang didakwa membelakangi mufakat nasional di Selangor. Bekas timbalan Presiden PKR Azmin Ali berpotensi mengkhianati mufakat nasional yang terdiri daripada UMNO dan PAS, kata Naib Ketua Pemuda PKR AMK Syed Badli Shah Syed Osman. Dalam satu kenyataan, Syed Badli berkata beliau menyambut baik kritikan UMNO dan PAS Gombak terhadap Azmin yang didakwa mengenepikan mufakat nasional di Selangor. Beliau juga berpotensi untuk mengkhianati mufakat nasional kerana Azmin mempunyai sejarah mengkhianati rakan seperjuangan. Justru itu, langkah yang diambil UMNO dan PAS kawasan Gombak adalah tepat dan saya menegaskan sekali lagi bahawa mandat tersebut perlu dipulangkan kembali kepada rakyat Gombak, katanya. Terdahulu, sebuah portal melaporkan Menteri Kanan Kluster Ekonomi itu dikritik kerana didakwa cuba membelakangkan UMNO dan PAS di Selangor dengan tidak melibatkan mereka dalam mesyuarat penyelarasan pembangunan peringkat daerah dan negeri itu. Kritikan itu disuarakan oleh Yang di-Pertua PAS dan Ketua UMNO Gombak, yang mana Azmin adalah anggota parlimennya. Yang di-Pertua PAS Gombak Salehuddin Muhammad Nasir berkata, tindakan Azmin itu seolah-olah menunjukkan terdapat usaha untuk mengetepikan mufakat nasional di Selangor. Saya perasan ada gerakan yang halus dan saya pun tidak tahu Azmin ini parti apa. Dia bergerak sebagai parti apa, katanya dalam satu tamu bual. Ketua UMNO Gombak Megat Zulkarnain Omardin pula berkata tindakan Azmin sebagai pelik dan menyifatkannya sebagai keliru, sama ada bersama Perikatan Nasional PN atau masih dengan PH. Untuk rekod, Azmin pada penghujung Februari lalu terlibat dalam satu gerakan untuk menubuhkan sebuah kerajaan baru melalui satu pertemuan di sebuah hotel di Petaling Jaya bersama sekumpulan pemimpin parti politik termasuk UMNO dan PAS. Krisis politik yang berlarutan selama seminggu ini menyaksikan Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, meletakkan jawatan dan bersatu mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan PH yang menjadi kerajaan pada ketika itu. Krisis itu berakhir apabila Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri dan menubuhkan sebuah kerajaan baru yang dinamakan Perikatan Nasional bersama UMNO, PAS dan beberapa parti dari Sabah dan Sarawak. Azmin yang meninggalkan PKR untuk menyertai Bersatu kemudian dilantik sebagai Menteri Kabinet oleh Muhyiddin. Sementara itu, Syed Badli menyifatkan Azmin sudah tidak relevan lagi dalam arena politik tanah air. Azmin sudah tidak relevan lagi berada di kerusi Parlimen Gombak dan Dun Bukit Antarabangsa. Bahkan beliau sudah tidak relevan untuk terus berada di arena politik negara. Azmin seharusnya mengosongkan kursi Parlimen Gombak dan Dun Bukit Antarabangsa untuk dipulangkan kembali kepada rakyat, katanya. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan sokongan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp.
Terima kasih.